Oke, assalamualaikum guys. So hari ini kita akan belajar matematik tambahan tingkatan 4, 4.3 hukum logaritma. Oke, so masing-masing pastikan sudah buka buku teks muka surat 119. Apa-apapun yang akan kita bincangkan, kita spesifikkan ikut apa yang ada dalam buku teks tingkatan 4 matematik tambahan KSSM. Oke. Jadi pastikan semua sudah sedia. 4.3 hukum logaritma muka surat 109. Oke. Jadi kita untuk pertama sekali kita mau tengok apa hubung kait antara persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk logaritma. Oke. So ini ini persamaan bentuk indeks yang mana kita ada nomor kuasa. N sama dengan E kuasa X. Kalau persamaan ini kita tukarkan kepada bentuk logaritma, N ini maintain logaritma, E yang besar nih akan jadi nomor asas dia, manakala nomor kuasa akan jadi hasil logaritma gitu. Oke, so kita tengok contoh. Kita tengok contoh 81 sama dengan 3 kuasa 4. Oke, kita tukarkan 81 sama dengan 3 kuasa 4 nih bentuk indeks. Persamaan indeks kita tukarkan kepada bentuk logaritma, bentuk persamaan logaritma. Oke, jadi 81 tuh salin balik log 3 yang besar nih jadi nomor asas. 4 yang nomor kuasa nih jadi hasil logaritma. Oke, so itu dia punya kaitan. Macam mana kita mau menukarkan persamaan indeks kepada bentuk persamaan logaritma. Oke, boleh setakat itu. Oke, jadi hukum indeks. Oke, kita pergi kepada hukum indeks yang hukum logaritma yang pertama. Log 1 asas E sama dengan 0. Oke, log 1 asas E sama dengan 0. So dari mana datang nilai 0 nih? Ini persamaan bentuk logaritma. Kalau kita tukarkan kepada bentuk indeks, 1 maintain E jadi pada nomor besar, 0 yang hasil logaritma tadi akan jadi nomor kuasa. So E sama E kuasa 0. Apa-apa nomor yang kuasa sama dengan yang kuasa 0 kan dapat sama dengan 1. Sebab itulah sifat logaritma yang pertama, log 1 asas E sama dengan 0, dengan E adalah sebarang nilai. E adalah sebarang nilai yang bukan 0 lah kan. Oke, ini sifat logaritma yang pertama. Oke, sifat logaritma yang kedua. Oke, log E asas E sama dengan 1. Kenapa? Sebab E sama dengan E kuasa 1. Sebab itu log E asas E sama dengan 1. Kalau nomor besar dengan nomor asas nih sama, menghasilkan nilai logaritma 1. Sebab ini E nih tadi kita turun sini kan. E yang kecil nih bawa pergi sini lah, jadi nomor besar. 1 ini bawa kemari.
So E sama dengan E kuasa 1. Sebab itulah log E asas E sama dengan 1. Ini sifat hukum logaritma asas yang kedua. Okey. Okey. Seterusnya, kita pergi latih diri 4.9. Muka surat 113. Latih diri 4.9 muka surat 113. Okey, kamu tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 Soalan nombor 1 tukarkan yang berikut kepada bentuk logaritma. 3 kuasa 4 sama dengan 81. Ini bentuk indeks. Kita mau tukar kepada bentuk logaritma. 3 ni salin balik. Kita mau tukar kepada bentuk logaritma. 81 salin balik. Log 3 yang besar ni jadi asas. 4 yang kecil jadi hasil logaritma. So log 81 asas 3 sama dengan 4. Okey, cuba kita bayangkan ini kita tidak tahu. Tukarkan bentuk logaritma kepada bentuk indeks balik. So 81 salin balik. 3 yang kecil sama dengan nomor besar 4 jadi nomor kuasa. 3 kuasa 4 sama dengan 81. Sebab itu dah log 81 asas 3 sama dengan 4. Okey, itu tadi untuk soalan 1A. Kita bergerak ke soalan 1B. Tengok macam mana tukarkan yang berikut kepada bentuk logaritma. So diberi 2 kuasa 7 sama dengan 128. Ini bentuk indeks. So kalau kita tukarkan kepada bentuk logaritma, nilai hasil indeks tadi salin balik. Log 2 yang kecil, 2 yang besar jadi asas. 7 yang kecil jadi hasil logaritma. So log 128 asas 2 sama dengan 7. Okey, boleh. Okay, soalan C dan D, teacher yakin korang boleh buat sudah sendiri. Kita pergi kepada soalan nomor 2. Tukarkan yang berikut kepada bentuk indeks. Okey, ini daripada bentuk logaritma tukarkan kepada bentuk indeks. Soalan nombor 2 ya. Okay, soalan nombor 2A. Log 10.000 asas 10 sama dengan 4. Okey, hasil tadi yang ini salin balik, yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Nah, kau dapatlah 10 kuasa 4. Boleh. Ini salin, yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Dah. Okey, soalan B. Kita tengok soalan B. Soalan B, log 0.00001 asas 10 sama dengan negatif 4. Okey, ini salin. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Nah kau 10 kuasa negatif 4.
Oke, soalan C dan D boleh cuba sendiri. Kita pergi kepada soalan 3. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Oke, soalan ini dia bagi log 9 asas 10. Log 9 asas 10. Oke, ini kamu nak payah pening-pening, terus buka kalkulator 570. Oh, nak kau. Itu pula laptop ni. Oke, kalkulator saintifik 570, terus tekan punat log cari nombor 9 sama dengan, dah dapat. Bagi jawapan kepada 4 tempat perpuluhan ataupun 2 tempat perpuluhan, bergantung bilangan angka bererti dalam satu-satu jawapan kamu. Okey. So di sini 0.9542 log 9 asas 10. Okey, untuk kalkulator yang macam ni, lognya memang asas 10 tapi ada kalkulator jenis lain yang lognya korang boleh kasih masukkan asas berapa, barulah masukkan asas berapa, bergantung dengan soalan. Tapi kalau kamu pakai kalkulator saintifik 570 yang ni, log ni, butang log ni memang dalam asas 10. Okey. Okey, teacher mau bincang secara spesifik di sini soalan 3C. Soalan 3C log 5/6 asas 10, log 5/6 kuasa 3 asas 10. Okey, hati-hati bila kamu jumpa soalan macam ni. Sebab apa? Kuasa 3 ini adalah kuasa bagi 5 dan juga kuasa bagi 3. So untuk selamatnya kamu tekan kalkulator, log, buka kurungan, 5/6 tutup kurungan, kuasa 3 ataupun shift kuasa 3, barulah sama dengan. Okey, dapat jawapan. Ini baru jawapan yang tepat. Jangan kamu tekan log 5/6 kuasa 3. Tengok jawapan dia berbeza. So ini tidak betul. Sebab kuasa 3 ini tadi adalah untuk 5 dan juga untuk 6. Sebab ada kurungan sini kan? Okey, tengok pula soalan D. Log 64 asas 2. Okey, macam mana kita mau guna kalkulator kalau kita pakai kalkulator saintifik yang ni? Okey, caranya ada beberapa cara, tapi untuk untuk latih diri 4.9 kita guna kaedah yang paling basic dulu, iaitu menukarkan persamaan logaritma kepada bentuk indeks. Okey, katakan jawapannya adalah X. So 64 yang ni salin balikkan tadi, kita mau tukar persamaan ni kepada bentuk indeks. So 2 jadi nombor besar, X tadi jadi nombor kuasa dia, 2 kuasa X. Okey, tukarkan pula 64 kepada satu nombor 2 kuasa something. So apa dia? 64 sama dengan 2 kuasa, korang try lah, 2 kuasa berapa? Okey, kuasa 6 kan? 2 kuasa 6 sama dengan 64. Jadi bandingkan X sama dengan 6. Oleh itu X sama dengan 6. Dah dapat jawapan. Oh, mak kau jatuh lagi. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Sama juga macam tadi. Ini persamaan bentuk logaritma. So tukarkan kepada bentuk indeks. X sama dengan 2
kuasa 5. Dah. Tekanlah kalkulator. Dapat jawapan. Simple kan? Okey, seterusnya soalan B dan C korang boleh try sendiri. Teacher tunjuk yang basic je lah kan, supaya korang boleh try sendiri, test power. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5, cari nilai bagi setiap yang berikut. Antilog. Okey, antilog ini kalau kamu guna kalkulator, dia adalah macam sebelum ni kita buat tambah, bawa pergi sebelah jadi tolak kan. Kalau darab, bawa pergi sebelah jadi bahagi. Kalau kuasa 2, bawa pergi sebelah jadi punca kuasa. Okey, kalau log, bawa pergi sebelah, dia jadi antilog. Dari sinilah datangnya perkataan antilog ni. Dia adalah keterbalikan log. Okey, jadi cara mau tekan kalkulator, senang saja. Kamu tekan shift, tekan log, dapatlah antilog. Okey, so untuk soalan 5A, terus masukkan nilai 2.1423. 2.1423 sama dengan. Okey, dapat jawapan 138.77. Ini yang teacher cakap tadi, sama ada kamu bagi jawapan dalam bentuk 4 tempat perpuluhan atau 2 tempat perpuluhan, bergantung bilangan angka bererti. So untuk soalan ini, bilangan angka berertinya sudah banyak kan? 138.77 14097 bla bla. Okey, ini angka bererti sangat banyak, so kamu boleh mau ambil 4 angka bererti, kita dapat 1 tempat perpuluhan. Paling tepat lebih daripada 1 tempat perpuluhan. So kita ambil 2 tempat perpuluhan, 138.77. Bundarkan. Ingat pembundaran macam mana? Okey, seterusnya kita tengok hukum logaritma, iaitu hukum hasil darab dan hukum hasil bahagi. Okay, di sini kalau kamu tengok log x y asas a, x dengan y operasi darabkan. Okay, kalau kita jumpa satu persamaan, satu ungkapan logaritma begini, asas a, maknanya apa-apa nombor lah, kita boleh pecahkan kepada hasil tambah 2 logaritma, iaitu log x dan log y dengan asas yang sama. Okey, itu kalau hukum hasil darab. Kalau bahagi pula, operasi tambah ini tadi tukar kepada tolak. Okey, ini banyak kita gunakan untuk penyelesaian persamaan logaritma. Okey, hukum kuasa pula. Hukum kuasa, log x kuasa n asas a. Kuasa ini tadi bawa ke depan, jadi n log x asas a. Okey, untuk sebarang nombor nyata n, maknanya log x asas a darab dengan n. Okey, ini hukum kuasa, mana kuasanya bawa ke depan sebagai operasi darab. Okey, kita tengok latih diri 4.10. Diberi bahawa log 47, sini. Log 4 asas 7 sama dengan 0.712. Log 5 asas 7 sama dengan 0.827. Okey, so ini dia punya clue yang diberi dalam soalan. Maknanya untuk selesaikan soalan ini, kita kena guna log 4 asas 7 dan juga log 5 asas 7. So macam mana kita mau selesaikan? Macam mana mau selesaikan soalan macam ni? Okey, soalan ini 1/4 kita tukarkan dulu kepada bentuk
bentuk pecahan tak wajar. Okay. So log, tengok apa kaitan dengan 4 dan 5. Log 4 kali 1 tambah 1, 5 per 4. Okay, dah nampak apa kaitan? 5 dengan 4. Sini 4 ada, 5 ada, asas 7. So kita mau guna hukum apa ini? Yes, kita boleh guna hukum hasil bahagi. Okay, sebab di sini ada operasi bahagi. So untuk tukarkan 5 asas 7 tolak. Ingat lagi ya, yang tadi kita belajar. Log 4 asas 7. Oke, sampai sini kalau nggak susah-susah. Terus ambil nilai yang diberi di atas. Gunakan 5 asas 7. 0.827 tolak 0.712. Dah dapat jawapan. Tekan kalkulator. Okay, dapatlah 0.115. Okay, boleh. Okey, ini clue asal. Ini clue dalam soalan nombor 1. Masih lagi sama, clue yang sama. Kita bergerak ke soalan 1B, log 28 asas 7. Okey, log 28 asas 7. Macam mana selesaikan? Okey, tukarkan 28 kepada apa-apa nilai menggunakan sama ada darab, bahagi atau kuasa yang melibatkan 4 atau 5. Sebab kita ada clue 4 atau 5. Kalau ada clue nombor lain, apakah ada nombor yang dibagi? So dalam soalan ini kita ada clue 4 dan 5. Tukarkan 28 kepada sebarang nombor yang ada kaitan dengan 4 atau 5. Oke, jadi di sini 28 ini teacher tukarkan kepada 4 darab 7. Dah dapat operasi darab. So bila operasi darab, kita boleh guna hukum hasil darab. Hukum hasil darab log 4 asas 7 tambah log 7 asas 7. Okey, log 4 asas 7 kita tahu nilainya 0.712. Log 7 asas 7 sama dengan berapa? Yes, sama dengan 1. Sebab apa? Nombor besar dengan asasnya adalah sama. So tambahkan saja, dapatlah jawapan. Okey, soalan C. Soalan 1C. Log 100 asas 7 macam mana? Okey, sama juga kita kaitkan 100 ini dengan nomor 4 atau 5. So di sini teacher tukarkan 100 kepada log 5 kuasa 2 darab 4. Okey, apa-apa nombor yang kamu boleh kaitkan dengan 4 dan 5. So asasnya masih lagi sama, 7. Okey, bila ada operasi darab, kita boleh guna hukum hasil darab. 52 asas 7 tambah log 4 asas 7. Okey, macam mana mau selesaikan? Okey, 2 kuasa 2 di depan ini, kuasa 2 untuk 5 ini bawa ke depan, iaitu menggunakan hukum kuasa. So 2 log 5 asas 7 tambah log 4 asas 7. Sampai setakat ini boleh faham? Oke, ganti masuk saja nilai yang ada. 5 asas 7 0.827 tambah log 47 0.712. Nah, sampai sini ya, korang tekan je lah kalkulator, dapatlah jawapan 0.366. Dah.
Macam tu je. Simple kan? Okey, soalan 1D try sendiri. Yo. Okey, soalan nombor 2A. Tengok di sini apa persamaan antara ungkapan-ungkapan logaritma ini. Log 21 asas 3 tambah log 18 asas 3 tolak log 14 asas 3. So, semuanya melibatkan asas yang sama. Bila melibatkan asas yang sama, kita boleh gunakan hukum hasil bahagi atau hukum hasil darab atau hukum itu je lah kan. Okey, jadi kita gunakan tambah jadi hukum hasil darab. Tolak jadi hukum hasil bahagi. Log asas 3 21 tambah. Tinggal kita consider yang ini saja lagi. Okey, kalau tambah dia jadi darab. Kalau tolak jadi bahagi. Lepas tu permudahkan mana yang boleh. Ataupun kalau mau terus darab 21 dan 18 bagi 14 pun boleh. Kalau teacher suka kasih permudahkan. Guna sifir apa ni? Sifir 7. 7 kali 2, 7 kali 3. 2 kali 1, 2 kali 9. So, 3 kali 9, 27. Ataupun, kalau sudah nampak 9 ini sama dengan 3 kuasa 2 kan? Maknanya di sini 3 kuasa 1 darab 3 kuasa 2. Sama dengan 3 kuasa 3. Kan kuasa ni. Kan boleh bawa ke depan. Jadilah 3 kuasa log 3. Log 3 ni kan sama dengan 1. Anda ialah tulis. Jadilah 3 saja jawapan akhir. Okey, boleh. Okey, tengok pula soalan nombor 2B. Okey, persamaannya ialah log asas 4. Asas 4. So, 2 di depan ini adalah kita boleh kaitkan dengan hukum kuasa. So, 2 bawa naik ke atas. Sama dengan log 4, 2 kuasa 2. Tolak. Sama juga 1/2 bawa ke atas. 9 kuasa 1/2. Berapa? 9 kuasa 1/2 sama dengan 3 tambah log 4, 12. Okey, barulah boleh gunakan hukum bahagi dan hukum darab. Hukum hasil bahagi dan hukum darab. Sebab di sini asasnya semua sama kan? Bila asas semua sama, kita boleh combinekan dia. Combinekan jadi ini bahagi 3. Ini darab 12. Okey, permudahkan. 3 kali 1, 3 kali 4. 2 kali 4, 8. Pembetulan salah tulis tadi. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi di sini 4 darab 4 sama dengan 4 kuasa 2. So, log 4 kuasa 2. Kuasa itu bawa ke depan. Jadilah 2 darab 1. Log 4 kan sama dengan 1. Sama dengan 2 jawapan akhir. Boleh? Okey, soalan C boleh try sendiri. Kita pergi kepada mempermudahkan ungkapan algebra menggunakan hukum logaritma. Tengok latih diri 4.11. Okey, soalan nombor 1. Tuliskan ungkapan berikut sebagai logaritma tunggal. Logaritma tunggal ni maknanya satu log sajalah. Tak ada sudah yang tambah ni. Tak ada sudah 2 log atau lebih. Satu log saja, logaritma tunggal. So, di sini kita tengok menggunakan operasi
tambah dan juga asas yang sama. Bila asas yang sama, operasi tambah kita boleh kaitkan dengan hukum hasil darab. Hukum hasil darab. Log 2x darab y kuasa 2. Dah dapat. Tak payah kurungan pun tak apa. Okey, soalan B. Log x bahagi jangan belum balik. Kau soalan. Log x asas B tolak 3 log y asas B. Okey. Di sini kita ada nombor di depan kan? Nombor di depan. So ini adalah hukum kuasa. So 3 ini kita bawa ke depan dulu. Jangan dulu kamu pakai hukum bahagi tu. Log xb tolak log y kuasa 3 asas b. Okey, bila sudah macam ni barulah boleh guna hukum hasil bahagi. Log x bahagi y per 3. Asas b jangan lupa. Dah. Okey, same goes to soalan C. Soalan D, E. Boleh try sendiri. Okey, soalan nombor 2. Jika diberi log 3 asas 2 sama dengan P, log 5 asas 2 sama dengan Q, ungkapkan step yang berikut dalam sebutan P dan Q. Okey, soalan A, log 10 asas 2. 10 kita kaitkan dengan 3 dan 5. Apa yang kita boleh kaitkan? Apa yang kamu boleh kaitkan dengan 10, 3 dan 5? Ada kaitan? Okey, 10 sama dengan 2 kali 5 kan? 3 tidak kaitan. Tak apa, kita guna dulu apa yang ada. Okey, log 2 kali 5 asas 2. Okey, di sini sudah ada operasi darab. So kita boleh guna hukum hasil darab. Boleh? Okey, log 22 kan sama dengan 1. Log 52 kan dia sudah bagi Q. So tambah sajalah 1 tambah Q. Okey, sudah dapat 1 tambah Q, boleh settle lagi? Tidak boleh. Tidak boleh sebab ini nombor saja, ini adalah ini ada sebutan Q. So 1 tambah Q saja jawapan akhir. Tak payah kamu pening-pening cari jawapan lagi Q apa. Okey, seterusnya soalan nombor 2B. Masih lagi menggunakan clue yang sama, log 3 asas 2 sama dengan P, log 5 asas 2 sama dengan Q. Okey, cari log 45 asas 2 dalam sebutan P dan Q. Okey, 45 kaitkan dengan 3 dan 5. Macam mana? 45 adalah hasil gandaan bagi 5 kan? So 5 kali berapa? 5 kali 9, 45. Tapi 9 kita masih boleh kaitkan lagi dengan 3, iaitu 3 kuasa 2. So 45 tadi kita boleh tukarkan kepada 5 darab 3 kuasa 2. Bila sudah ada operasi darab, terus guna hukum hasil darab. Log 5 asas 2 tambah log 3 kuasa 2 asas 2. Okey, kuasa bawa ke depan. Kuasa bawa ke depan, jadilah sini. Darab pula. So log 5 asas 2 sama dengan Q 2 log 3 asas 2 sama dengan P. So 2P tambah Q atau Q tambah 2P. Boleh je mana-mana. Okey. Boleh. So soalan C korang boleh try sendiri. Terus kepada hukum penukaran asas. Okey, hukum penukaran asas ini kita gunakan bila kita ada log yang
kita mau melibatkan soalan melibatkan asas yang berbeza, so kita boleh gunakan kaedah hukum penukaran asas, yaitu log BA boleh kita libatkan dengan asas lain, yaitu asas C, something new lah kan. Oke, B di atas, A di bawah, bahagi dengan asas baru. Oke, contohnya log 32. Contoh. Kita tiada kalkulator saintifik yang canggih itu. Kita cuma ada 570 ni saja. 570 ni dia dalam asas 10. Oke, so macam mana kita mau macam mana kita mau kira menggunakan asas 10? Menggunakan asas 10. Sebab kita punya kalkulator ada asas 10 saja. Oke, 3 di atas, 2 di bawah. Jadilah hasil bahagi log 3 bahagi log 2. Apa guna dia? Kita boleh kaitkan dengan satu asas yang baru. Oke, mak kau. Oke, jadi daripada itu, rentetan daripada itu, kamu tengok log B asas A ni. Kalau kita tukarkan dia kepada asas B, dia akan jadi log B per log B. B besar di atas, A kecil tu jadi di bawah kan. So log B asas B, log A asas B. Sudah jadi asas B. Log B asas B ni kan sama dengan 1. So kita boleh terus tukar dia jadi 1 per log A asas B. So log B asas A juga sama dengan 1 per log A asas B. Tengok ni, asas dia terbalik kalau dibawa ke bawah, jadi 1 per. So di sini dia ada 2 hukum penukaran asas. Asalnya jadi macam ni, tapi daripada sifat ini kita boleh terbitkan kepada ini. Oke, tengok muka surat 117 Pocket Mathematics. Pocket Mathematics LNA itu bermaksud log A asas I ya. I adalah satu pemalar eksponen. Pemalar eksponen maknanya nilai dia mempunyai tempat perpuluhan yang tak terhingga dan tidak berulang. Oke, 2.7182 bla bla. Oke, so asas I ini, logaritma asas I ini kita sebut juga sebagai logaritma jati. Oke, ini yang gini tuh kan. Nah, ini kita sebut lon. Ataupun logaritma asas eksponen. Logaritma asas eksponen, logaritma jati. Oke, dalam kalkulator ni butang dia. Apakah? Ni tang dia. Kalau tekan shift lon, dia akan jadi eksponen kuasa something. EX tu lah. Mak kau. Ya tu sudah. Oke, terlebih pula hukum penukaran asas ni sepatutnya untuk latih diri 4.12. So untuk latih diri 4.11 settle di situ Oke, jumpa untuk next video.